اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بالعلم النافع وانفع به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين يا إله العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah. So kita bertemu sekali lagi pada malam ni untuk meneruskan pengajian kita. And InsyaAllah we are on our last three lessons. Okay, kemudian we will go for a short break untuk Ramadan. Okay, kemudian kita akan kembali semula pengajian yang berbeza insyaAllah selepas Ramadan. Okay, now pada hari ini kita akan continue membicarakan tentang hukum at-talaq. So minggu lepas kita dah ada a quick introduction about talak sedikit sahaja. But it is not really on talak per se, but it is sebenarnya atas uh, pengguguran atau pembatalan nikah. The dissolution of marriage. Okay, so let us have a quick recap. So minggu lepas kita dah belajar, okay, sebelum-sebelumnya kita dah belajar tentang menikahi seagama. Atau kita katakan Allah meletakkan syarat ataupun hukum yang membenarkan kita dan juga tidak membenarkan kita mengahwini orang musyrik. Okey, atas sebab kita seharusnya menjaga kebaikan ataupun kita harus menjaga keimanan kita. Okey, untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan this injunction, hukum ini untuk tidak mengahwini orang-orang musyrik. Okey, so dekat sini kita kena faham bahawasanya to preserve our agama, to preserve our iman, okey, lebih utama daripada apa yang kita sukakan, apa yang kita inginkan. Okay, so few lessons before kita pun dah belajar, okay, sesuatu apa yang kita suka can be a detrimental ataupun sesuatu perkara yang tak baik untuk kita, dan sesuatu perkara yang kita benci itu mungkin adalah sesuatu perkara yang baik untuk kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah meletakkan the rules that even if you find someone yang who is a slave yang lagi beriman, lagi baik, okay, it's actually better daripada orang musyrik. Okay, so the main important is about keimanan. Dalam ayat 271 Allah SWT terangkan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'izni. Okay, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirah. So this is the part di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang reason untuk kita ikuti hukum yang Allah dah tetapkan. Kemudian Allah SWT put aside a status for women. Maknanya bukan untuk mengenepikan tapi untuk to elevatekan, untuk meng-highlightkan, menampakkan the status of woman. In the sense that apabila wanita ni didatangi uzur, haid, so bagaimana seorang suami tu harus bermuamalah, harus apa bergaul dengan isterinya.
Okay, so few ayat selepas ini Allah SWT menceritakan tentang hukum hakam yang bersangkut paut dengan wanita. So first and foremost tentang haid, tentang uzur syar'i. Okay, di mana seorang suami itu tidak harus bermuamalah atau bermuasyarah, ataupun kita katakan menyetubuhi isterinya dalam keadaan uzur. Sebab apa? Di zaman jahiliyah dahulu, seorang lelaki tu dia mengenepikan ataupun tidak indahkan apabila isterinya berada dalam keadaan haid. On the other hand, ada segolongan atau community of faith such as the Jews di mana mereka meletakkan wanita yang dalam keadaan haid ni adalah sangat kotor that they don't deserve to eat semeja dengan husband diorang. So kita boleh nampak the contrary of these two different treatment on women. Jadi Allah SWT meletakkan garis pandu yang neutral, yang baik, yang sesuai untuk wanita. Okay, and that is apabila kita dalam keadaan haid, having our menses, do not irritate your wives. Okay. On the other hand, you still can and able to bermuamalah, bermuasyarah, bergaul, dengan keterbatasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So that is what we can found in ayat 222. Manakala 223 Allah SWT meletakkan juga keterbatasan ataupun adab-adab untuk menggauli isteri. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. So we actually discuss very detail tentang penggunaan ayat atau penggunaan perkataan dalam ayat ni di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak express it in apa in secara terbuka, akan tetapi memberi perumpamaan. Harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perumpamaan wanita itu adalah seperti ladang. So ini adalah kecantikan balaghah dalam Al-Quran itu di mana Allah SWT memberi apa tu orang kata filter. Kan? Sebab manusia ni dia cepat sangat ataupun dia boleh terkesan dengan image-image yang tidak sepatutnya, yang boleh merosakkan iman, boleh merosakkan akal fikiran. Okay? Jadi kecantikan bahasa tu memang terjaga juga di dalam Al-Quran apabila membicarakan tentang pergaulan antara suami isteri, to that extent. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jadi dalam ketika mana kita menggauli atau menyetubuhi antara suami dan isteri, kita juga haruslah beringat ketakwaan kita terhadap Allah. Maka jagalah adab-adab kita even to that extent. Nanti kita akan membicarakan tentang nikah, di mana nikah itu pun sebenarnya adalah ibadah, kan, untuk kita mendapat pahala. Nikah itu juga adalah hukumnya sunnah. So ayat 224 pula Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Arab yang suka bersumpah. Untuk mereka yang suka bersumpah atau sikit-sikit asyik sebut aja wallahi wallahi, dengan nama Allah. Aku bersumpah. So these are the group of people di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil sumpahan mereka seriously. Kenapa atau apa kegunaan sumpahan itu dalam statement? Ianya adalah untuk memberi emphasis, untuk memberi keyakinan atau ketekanan dalam sesuatu perkara itu. Kalau kita katakan saya tidak buat, it's just penafian. Tapi kalau kita letakkan dengan sumpah, demi Allah, dengan nama Allah, saya tidak buat. Penekanan ada di situ di mana kita tak boleh ragui langsung statement atau percakapan seseorang itu. Manakala kalau mereka yang selalu sangat letak sumpahan ataupun menyebut dengan nama Allah every time dia cakap, maka
this person Allah SWT put under this hukum la yu'akhidhukumullahu billahu fi aymanikum. So Allah tidak akan mengambil dia punya sumpahan tu sebab dia ambil sambil lewa. Dia asyik cakap the same thing aja. So this is also untuk an indication untuk memberitahu bahawasanya segolongan atau segelintir dari bangsa Arab pada zaman itu juga mengikuti tradisi diorang tanpa memahami the weight, the value of apa yang diorang lakukan tu. Okay, so kenapa tiba-tiba cerita tentang sumpah ni termasuk? Sebab ayat 226 yang last week kita belajar, lilladzina yu'luna min nisaihim. Ini dia yang kita belajar last week di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hukum yang kita katakan namanya ila. Okey, hukum ila. Okey, apa tu hukum ila? Hukum ila adalah sumpahan suami tidak menggauli atau menyetubuhi isteri untuk beberapa duration atau period. Okey, jangka waktu yang yang biasa mereka lakukan. Jadi ilat ni pada zaman jahiliyah amat apa orang kata tu berleluasa. It's a normal thing for them to practice because why? Diorang sebenarnya macam tak sukalah aku dengan pasangan aku ni ataupun dia macam kena matchmake gitu. Okay, jadi bila kena matchmake ni, diorang tak nak cakap cerai at one go ataupun diorang tak nak katakan aku nak cerailah dengan dia ni. Mungkin atas sebab-sebab paksa kahwin ke, atas sebab-sebab kerana ada harta, okay? Ada all factors yang zaman jahiliyah mereka lebih utamakan daripada the status atau daripada uh, menghormati atau apa orang kata to defend and protect women at that time. So pada diorang tu sumpahan ni atau perjanjian ni adalah normal. Okay, and part of their practice is that the period yang diorang akan selalu lakukan adalah buat masa setahun. Jadi untuk masa setahun inilah mereka akan katakan dengan isteri mereka, okay, aku tidak akan meniduri kamu minimum period of 1 year. Itu ila. Whereby ia sebenarnya sama sahaja seperti perceraian atau kita katakan pembatalan nikah. Okey, sebab kita fahamlah nikah tu sebenarnya untuk apa? Kan? Untuk apabila antara suami dan isteri itu bersatu jadi keluarga one unit, dapat anak-anak, okey, memakmurkan dan memakmurkan masyarakat. Okey, so itu adalah salah satu maksud, maqasid untuk adanya pernikahan. Okey, jadi ilat ni apabila suami mengatakan seperti itu, ianya adalah untuk membatalkan nikah. Tapi dia tak nak cakap straightforward. So for this period of time, that wife, dia punya isteri tu masih lagi isterinya. Masih lagi isterinya tapi tanpa mendapatkan hak-hak yang yang sepatutnya sebagai seorang isteri. Maka tidaklah dapat dia apa? Pakaian, minuman, okay? Kita katakan nafkah. So this is sesuatu perkara yang dah memang biasa untuk zaman jahiliyah. Maka bila Allah SWT meletakkan hukum ni lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Allah SWT letakkan limitnya tu. Bukan sahaja setahun, tapi Allah SWT put a limit of just 4 bulan maksimum. 4 bulan aja. Cannot more than that. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okay, sebab dia sumpah, dia berjanji. Dalam Islam, pada zaman ketika ini, ketika ayat ini diturunkan, okay, Allah SWT sudah menurunkan tentang kafarah sumpah.
Okay, so that is also another perkara where Allah SWT menceritakan tentang al-aiman. Okay, uradatan li-aimanikum. So hukum aiman atau hukum sumpahan dalam Islam, sekiranya kita melanggar sumpahan kita, kita perlu bayar kafarah. Contohnya saya tidak akan lakukan sesuatu perkara tu. Okay, akan tetapi there is a time where kita lakukan, maka kita dah langgar perjanjian atau sumpahan kita tu, so kita perlulah bayar kafarah. Jadi sumpahan ini dalam Islam, okey, uh, men, mensyariatkan kita untuk membayar kafarah ataupun bayar semula sumpahan ataupun perjanjian kita. Okey, di antara kafarah yang kita boleh lakukan adalah uh, memberikan uh, membebaskan apa tu, hamba. Okey, yang kedua adalah untuk memberi sedekah, okey, kepada orang-orang miskin. Yang ketiga adalah untuk puasa selama 3 hari berturut-turut. Okey, jadi untuk mereka yang lakukan ilak, kan, Allah SWT meletakkan had. Jadi daripada setahun ni dah no longer setahun. Apa dia jadi? 4 bulan je maksimum. 4 bulan maksimum. Cannot be more than that. And then Islam juga meletakkan had. It is no longer a normal thing. Tak boleh. Jangan. It is not something normal. This is actually abnormal. Okay. Kenapa abnormal? Sebab if you just do that kind of sumpahan, you kena buat kafarah. Now ayat ni pula fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita buat juga. Okey. Kalau kita buat juga ataupun kita langgar sumpahan kita, maknanya after 4 bulan ni dia tak nak batalkan nikah, okey, terbuka pintu hati untuk bersatu dengan isterinya, maka dia perlulah buat kafarah ni, dan Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okay, so Allah faham that is part of the tradition. Okay, yang orang-orang Islam pada ketika itu tried very hard themselves untuk tidak mengikut tradisi yang diorang selalu buat. So this is salah satu untuk curb, untuk stop mereka daripada just ikut sahaja tradition diorang. Akan tetapi wa in azamut talaq, lepas 4 bulan tu, okey, kalau ikut zaman jahiliah, selepas setahun pun, mereka akan just like, tak apalah, I still want to be with you. Tapi again, tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, tidak memberi nafkah, okay, tidak menyetubuhi isterinya. And then they just continue. Okay lah, another period of 1 year. Yang si isteri ni pula tidak dapat dibebaskan. So dekat situ Allah SWT again melarang and stop. Kalau dia tak nak isterinya, jangan continue this ilak. No. But what must you do? You must proceed with penceraian. At-talaq. You have to continue with at-talaq. Kalau suami tu, okay, setelah turunnya ayat ni, si suami tu cakap, tak nak, I don't want to talak, I just want to continue ilak, maka ianya adalah dosa besar. Okay, in fact, untuk melakukan ilak ini sebenarnya adalah sudah menjadi dosa besar. Allah SWT give this flexibility sebab untuk mereka come back to the original or come back to the natural fitrah of human being, and that is untuk menyatukan antara suami dan isteri, bukan untuk menyakiti isterinya tu. So that is ila. Okay. Berapa banyak kejadian ini terjadi? Okay. Ada juga, tapi dalam masyarakat kita it is not as
a parent atau terang-terang mengatakan demi Allah aku tidak akan bersama kamu. Dia very subtle, macam dah kahwin tapi macam nothing, bual macam gitu-gitu, ataupun bila kata kena paksa kahwin ke apa ke kan. Jadi dia tak melakukan hubungan intim antara suami isteri. That that falls under ilak. Dia macam bauru-bauru ilak tapi dia tak, bukan. Okay, selagi mana dia tak bersumpah, itu bukan ilak. Okay, tapi tetap hukumnya berdosa sebab suami tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Okay. Is it something like nikah gantung or something like that? Nikah gantung. Okay, correct me if I'm wrong. Kalau istilah nikah gantung tu sebenarnya dalam masyarakat kita dia tak boleh hidup bersatu sebab belum ada tempat yang sesuai. Betul tak? Okay. So itu it doesn't fall under ilak. Sebab dia cuma boleh tinggal serumah atau satu tempat sahaja. Tapi dia tak to the extent where suami katakan, okay, saya tak nak tiduri kamu. Okay. So, apa perbezaan antara ilak dengan that kind of statement? Okay, apabila dia meletakkan sumpah demi Allah, aku tidak akan meniduri kamu. So, kalau that statement sumpah demi Allah, aku tidak akan meniduri kamu, tanpa letak had waktu, automatically it will fall with 4 bulan. It's auto. So after 4 months, isteri boleh pergi mengadu pada hakim. Isteri boleh urge the suami, you can choose whether you nak ceraikan I atau you want to go against your ilak. Go against your sumpahan tu. Tapi kalau suami tak kata sumpah demi Allah, suami kata, aku tidak mahu meniduri kamu. Okay, itu bukan ilak yang sebenar. Okay, itu that falls under a different category. Tu bezanya. What Kalau about gantung tak bertali, Ustazah? okay, samalah macam gitu. Dia kalau selagi mana dia tak ada sumpah demi Allah, dia memang other than ilak. That one kita akan bincangkan. Kalau dia bukan ilak, habis dia apa? Okay. So this is the part yang salah satu dissolution ataupun dissolvement of marriage. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita katakan talak, sebenarnya istilahnya tu salah. Okay, penceraian kan atau perpisahan. Ada different category. So ilak ni adalah salah satu kategori of perpisahan antara suami dan isteri. Pembatalan nikahnya. So bila kita katakan pembatalan nikahnya tu ada different types. Salah satunya adalah talak. Ilak adalah apa? Type yang kedua. So that is how kita boleh faham tentang pembatalan nikah. Okay. Okay, thank you for the question Cik Tini. So that is apa yang kita katakan perbincangan, perluasan antara membatalkan nikah tu. Okay, and we know that dia sebenarnya bukan ikut pada tradisi juga. Dia kadang-kadang boleh ikut pada emosi. That's why kita boleh tengoklah drama-drama Melayu ada yang this kind of pembatalan nikah, ada yang macam ada pula ilak ni dekat dalam drama ni. Sebab dia sebenarnya mengikut emosi seseorang kan. At times kita tak terfikir tapi kita lakukan. Sebenarnya ada beberapa hukum yang dah yang dah diturunkan. Okay, so we shall discuss it a bit more further. Okay, now ayat 228 membicarakan tentang the aftermath atau the implication of perpisahan. Okay, kita tengok ada soalan kat sini. Can I ask about agreed separation between partners? Does it also have a time frame? Okay, agreed separation. Bila kita katakan separation dalam Islam, dia ada different types of separation. Ataupun kita kata annulment atau kita kata marriage dissolvement. Dia ada different types. The normal
right? The normal and bukan normal, kita katakan common and popular is talak. Okay. So that is one way of bagaimana mereka nak membatalkan nikah mereka. Okay. Dia bukan katakan ada time frame, tapi kita katakan ada implication selepas itu. Apa yang kita harus follow through. So this is the part di mana kita katakan, aku tak naklah lagi pasangan aku tu suka-suka hati macam gitu je. Tak. Dia ada hukum, ada sistem yang kita perlu follow, yang perlu kita turuti. And this is one of the way bagaimana Islam menjaga institusi kekeluargaan tu. Ingat, senang ke nak berpisah? Tak. Okey, sebab apa? Semuanya dah terbina atas institusi pernikahan tu, perkahwinan tu. Dah ada anak-anak, dua keluarga bertemu, menjadi satu, kan? Makin berkembang keluarga atau pertalian darah. Subhanallah. So, all of those things taken into factor, okay? And Allah SWT reveal a proper system untuk perpisahan. Bukan untuk kita katakan berpisah tu secara secara dalam keadaan bergaduh, as much as how Allah SWT dah reveal the best system untuk berpisah ni, it is actually to separate amicably, secara baik. And before perpisahan pun, there are a lot of factors yang suami isteri harus ikut dan lakukan. Okay, so we will discuss about the separation between partners later, a bit further when we talk about talak. Okay, tapi ayat 228 ni pula membicarakan tentang yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. And what is this? This is what we call as iddah. Inilah kita membicarakan tentang tajuk iddah. So what is iddah? Last week kita dah touch on it. Okay, iddah adalah period ataupun kita katakan jangka masa. Okay, jangka masa untuk dua perkara. Yang pertama adalah reconciliation atau kita katakan rujuk. Yang kedua adalah untuk memastikan sekiranya isterinya itu mengandung atau tidak. Jadi memastikan apa orang kata tu? Kita boleh katakanlah kesucian rahim isterinya, si isteri. So this is iddah. Dalam iddah ni ada beberapa hukum juga yang suami isteri harus ikuti. Oh, bukan senang nak cerai sebenarnya. Orang ingatkan, okay, aku ceraikan kau dengan talak satu. Dah. Okay, buat iddah. Tunggulah period iddah. Dah. Senang. Tak. Okay. Ada beberapa hukum yang bersangkut paut dengan iddah ni. Yang pertama, isteri tak boleh keluar rumah. Kita kena faham tu, isteri tak boleh keluar rumah. Okay, maknanya suami pun tak boleh halau isteri keluar rumah. Jangan ingat dah cerai, dalam masa iddah kita boleh berpisah. I don't want to see you anymore. Tak. Okay. Hukum yang sebenar adalah untuk mereka duduk serumah lagi dalam jangka masa tersebut. Okay. Sebab apa? Untuk memastikan kedua-dua benda ni. Satu, memberi chance, okay, to reconcile. Yang kedua, untuk memastikan yang si isteri tu memang tidak mengandung. Jadi jangka masa dia ni yang memberi a different period. Depend on perpisahan apa. Bukan perpisahan apa. Depend on apa kita katakan tu? Faktor, a different factor. Okay, yang akan determine iddah ni berapa lama. So yang pertama, kita dah belajar dekat ayat 228 ni. Period dia adalah salasah quru'. Okay. 3 quru'. 3 quru' ni apa? 3 cycle of menstruation. Okay. Bukan maksud 3 kali menstruation. Tak.
Maksudnya one cycle tu ada consist of menstruation dengan tuhur, pure state. Okay, so menstruation and pure state, one cycle. So second cycle, menstruation and tuhur, one state, one cycle. That is your second cycle. Third cycle, haid, menstruation dengan tuhur, tiga cycle. So that is thalathata quru. Okay, bukan bermaksud 3 kali menses je. Okay, sebab apa? Kita pun nak kena tengok pure state berapa lama kan. Dia fulfill tak 15 hari. Okay, and then menses, haid, yang kebiasaannya 7 hari. Adakah that period of time, suddenly 3 hari je uzur. Okay, then dia tak, it's not like a normal thing, a normal menses. So all of those take into consideration untuk completekan iddah ni. Okay, and at the same time, this is the moment, the chance untuk suami dan isteri fikir semula, untuk reconcile, untuk think of way. Kalau betul-betul tidak boleh, then that's about a different chapter that we're gonna talk about later on. Okay, tapi ada different iddah. So yang pertama adalah thalatha quru, 3 cycle, and then yang kedua adalah kalau kita tengok wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dalam masa tengah tunggu 3 quru tu, 3 cycles tu, then you realize alamak I mengandung. At times people just dah totally cannot dah tak boleh salvage dah this marriage betul-betul dah menyampah sangat dengan pasangan kita. Dia sembunyikan, dia hide the truth that dia hamil sebenarnya. Okay, tapi that is not wala yahillu lahunna. Okay, tidak dibolehkan untuk mereka to hide the truth, the fact. So they have to reveal. Sebab apa? Sebab iddah dia daripada 3 cycle tu bertukar menjadi sampai dia deliver the baby. Subhanallah. Okay, dalam ayat ni sebenarnya ada juga hukum tentang suami kalau suami tu menceraikan isterinya dalam keadaan apa. Jadi wala yahillu lahunna ni, okay? Kita tengok so isteri tak boleh sembunyikan dia punya kehamilan sebab isteri nak habiskan iddah secepat mungkin. Mana fair? Dia dah memang mengandung, habis takkan dia tak boleh habiskan iddah, dia nak move on, for example. Tapi sebenarnya ayat ni juga memberi hukum yang seterusnya, and that is haram untuk suami menceraikan isteri dalam dua keadaan. Pada masa kedua keadaan. Dua keadaan. Yang pertama, ketika isteri tu sedang haid. Dan yang kedua, apabila suami sudah menyetubuhi isteri. Setelah bersetubuhan. Sexual intercourse lah So, haram. Tak dibenarkan. Langsung. Okay, sebab apa? Kedua-dua keadaan ni akan memudaratkan isteri in the sense that iddahnya tu makin panjang. And that is yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah tak nak kita susah. Dan Allah tak nak kita menyusahkan orang. No. Right? Adanya iddah untuk mencari peluang berbaik semula. Kalau tak boleh, kelas move on cepat-cepat. You don't dwell on it anymore. Okay? So, itu salah satu hukum yang tertera juga dalam ayat ni. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Okay? And at that moment, sekiranya dalam keadaan iddah ni, si suami katakan, okay,
a change of heart. Saya nak berbaik semula dengan isteri. Okey, boleh. Okey, at that moment, si suami ada hak. Isteri at this part tak boleh katakan, no, I don't want. So that is the implication of iddah. That is the implication of perceraian atau kita katakan perpisahan antara suami isteri. Salah satunya adalah iddah. Okay, and this iddah is actually the fact that kita kena find a final chance to reconcile. Sebelum perpisahan, okay, bila mana kita berbual tentang at-talaq, kan, ada few factors yang antara suami dan isteri harus follow. It is not directly, isteri aku buat salah, aku nak ceraikan dia. Tak. Kalau kita tengok, ada few steps to be taken. First, tegur. Ajar. Okay. Si suami katakan kepada isteri, okay, this is not what I expected you to do. Okay. Beritahu. So your expectation as a husband, your expectation as a wife. Yang kedua, marah. Okay. Yang ketiga, menjauhkan tempat tidur. If I can remember clearly the steps. Yang kedua, marah ataupun dibenarkan untuk memukul. Okay. Yang ketiga, menjauhi tempat tidur. Separate tempat tidur. Tapi belum berpisah lagi. Belum pembatalan nikah lagi. Kemudian selepas tu apa? Lepas tu boleh terus cerai? Tak. Lepas tu kena appoint someone from family si suami dan someone from family si isteri untuk menjadi hakam. Maksudnya apa? Untuk menjadi orang tengah. Untuk mendapatkan a different point of view. Okay. And in fact, sebenarnya dalam kita katakan the practice yang kita ada, okay, pada masyarakat, dalam masyarakat kita di Singapura, okay, we have already been following all those procedures dalam Al-Quran. Cuma ramai je yang tak tahu. Okay, so bila kita filekan untuk perceraian dekat mahkamah syariah, mereka tak terus cakap, okay, ceraikan isteri kamu. Tak. They will push you to go for counselling. That is untuk melantik seseorang to be on your behalf untuk cakapkan dengan pasangan suami atau isteri. Untuk jadi a middle person. Untuk cari solution. Kalau dah tak dapat, baru can result to this perceraian, perpisahan. Okay. Okay, so that's how Islam menjaga institusi kekeluargaan dan perkahwinan. Okay, kita katakan macam, oh, the marriage is not successful, then yeah, we can just divorce. Tak. Okay, it's not as easy as that. Ataupun kita katakan, tak. There's always a lot of chances yang akan diberikan. So that is fungsi of having this iddah. That is the final one. Even after kita dah melantik hakam pun tak jalan, iddah is the final result. Selepas tak dapat iddah, kan, si suami ada hak untuk reconcile dengan isteri. Okay? Tapi dalam ayat ni, Allah SWT give a balance. Not only just suami ada hak untuk reconcile dengan isteri, isteri tak boleh katakan tidak. Tak. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. This is the fact that Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberi kepentingan kepada si isteri juga. Even though the husband ada hak untuk reconcile dengan isteri dalam masa iddah, tapi Allah SWT memperingatkan semula bahawasanya isteri pun ada the rights atau kita katakan tuntutan yang suami harus
fulfillkan. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Apakah the rights yang isteri sepatutnya dapat? Al ma'ruf, kebaikan. Maknanya bukan sahaja suami can just say, I want you back. Selepas dah katakan cerai, I want you back. You have to return to me or we have to reconcile. Tak. Allah SWT memberikan hak tu kepada suami, tapi hak ke atas isteri pula yang isteri akan dapat adalah bil ma'ruf. Taklah. It's not as easy as you just want to reconcile back. You also must and need to know or strategize macam mana nak baikkan antara perhubungan antara you and your pasangan, you and your wife. It's not as easy as that. So Allah SWT dah kasih this acknowledgement that memang suami ada hak, tapi suami kalau nak return to isteri kena ada the best method untuk reconcile bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. This is the part that Allah Subhanahu Wa Taala kata, okay, dalam iddah ni lelaki ada a hand on top of you, woman. Okay, that is just one thing where Allah Subhanahu Wa Taala distinguishkan. Kalau kita tengok pada ayat-ayat yang lain, okay, Allah SWT mengangkat darjat lelaki lebih daripada wanita dalam 2 ayat ni je. Ni ayat yang pertama, ayat yang kedua di surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu sahaja dari segi hukum yang bersangkut paut. Yang pertama, iddah. Yang kedua, bersangkut paut dengan wali dalam surah An-Nisa. Selain daripada tu, Allah SWT regards men and women as the same, and siapa yang superior tu is based upon ketakwaan dan how close we are to Allah Subhanahu Wa Taala. Walirrijali alaihinna darajah. At this moment, Allah SWT memberikan lelaki itu a step ahead of woman. Sebab apa? Wallahu azizun hakim. Allah tu is the wise, kan? And Allah tu yang mempunyai a lot of wisdom. Okay, sebab one of the reason because lelaki has a lot more of forbearance than wanita. Okay, jadi bila mana bila mana statement penceraian tu diberikan ke atas lelaki, dekat sini Allah SWT menyuruh seorang lelaki tu to have more forbearance and halim. Okay, that is halim ke atas wanita. You have to be patient. You have to follow through all those steps before saying aku ceraikan kau. Okay. Now, ada sebarang soalan tak before we move on? So last week we stop at ayat 2 to 8. So this week insyaAllah kita akan sambung ayat 22, 9 dan 230. Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Okay. So kita baca sama-sama ayat dua ayat ni. Okay, insyaAllah lebih mudah untuk kita faham. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن
أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Okey, kita tengok pada talak. Okey. Now kalau kita ingat perpisahan dalam Islam atau kita katakan annulment of marriage. Perpisahan dalam Islam ada different types. Okey. Yang pertama yang kita dah bincangkan tadi ataupun dalam ayat sebelum ini iaitu ilak. Okay, so ilak ni is one type of perpisahan. Okay, yang paling common adalah talak. Okay, so talak ni apabila suami yang melafazkan. Lafaz talak adalah daripada suami. So this is one of the hukum dalam Islam yang suami diberi a step ataupun a power, okay, above the woman. So pertama adalah talak. Yang kedua ilak, yang ketiga zihar. Zihar ni pun sama juga. Apa tu zihar? Zihar ni apabila tradisi orang-orang Arab ataupun zaman jahiliah, mereka nak katakan mereka nak ceraikan isteri mereka. Tapi mereka tak nak cakap terus terang. Macam ilak, mereka sumpah untuk menjauhi isteri mereka. Kalau zihar pula, mereka sebenarnya katakan isteri mereka sama seperti ibu mereka. Tu salah satu pemahaman dalam tradisi bangsa Arab untuk katakan mereka nak cerai. Okay. So yang pertama is direct, straightforward. Aku ceraikan kau. Yang kedua, aku bersumpah demi Allah tidak akan meniduri kamu. Yang ketiga, kamu ni seperti emakku. So ni adalah istilah-istilah dalam bangsa Arab itu sendiri memberi pengertian yang mereka nakkan perpisahan. Okay. So zihar ni adakah dia popular dan berlaku dalam masyarakat kita? I think to my knowledge pada zaman ini kurang. And even if diorang atau suami kita contoh macam menyamakan isteri dengan emaknya, okay, it is a form of complimentary. Untuk memuji. Contohnya masakan, samalah macam mak saya. Okay. Tapi kalau bangsa Arab, diorang punya culture is totally different. Kalau mereka samakan isteri mereka dengan emak mereka, maknanya nak cerai. Okay. And that itself Allah SWT terangkan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Okay. The specific hukum to it. Sebab apa? Ilak dan zihar ni adalah perkara yang it is not direct and straightforward. Jadi Allah benci. Ianya terlarang dalam Islam. That's why even if you do, you dapat dosa. Especially the husband. Kalau mereka lakukan juga, okay. Tapi perbuatan tu adalah berdosa. They have to, macam kalau ilak, kena buat kafarah. Okay. Kalau zihar, kena bertaubat. Kalau li'an, kena bertaubat. So there are few types of perpisahan. Yang keempat, yang first, second, third, okay, dilafazkan oleh suami. Yang keempat, kita katakan khulu', di mana ni adalah based on isteri punya choice, okay, ataupun isteri yang initiate perceraian atau perpisahan ini. Yang kelima adalah hakim, atau last week kita katakan ini adalah cerai ta'liq. Okay, maknanya apa? Maknanya hakim tu on behalf of the husband boleh memisahkan atau membatalkan pernikahan antara suami dan isteri tersebut. Jadi dalam ayat yang kita belajar ni 229 menceritakan tentang hukum talak. Okay. So kalau kita katakan nikah, hukumnya adalah sunnah, general.
Sebab Rasulullah SAW menyebutkan an-nikah sunnati. Okey, an-nikah min sunnati. Nikah itu adalah daripada sunnahku. Jadi kalau kita kahwin, Masya Allah, ianya pun is a form of ibadah where kita follow sunnah of Rasulullah SAW. Okey, manakala talak, talak ni dibolehkan hukumnya. Okey, sebab apa dibolehkan? Sebab sekiranya meneruskan perkahwinan itu lebih memudaratkan daripada perpisahan. So there are few steps yang just now I mentioned already. Sebelum berpisah, apakah langkah-langkah antara suami dan isteri harus lakukan? Okay. And finally baru talak. And after talak, there is an implication, and one of the implication is iddah. So iddah yang disebutkan dalam ayat 228 itu adalah jangka masa. Salah satu jangka masa iddah yang disebutkan. Tapi there are few other jangka masa based on different factor. Okay, so kalau sekiranya isteri itu mengandung, boleh ke tak boleh ataupun berapakah iddahnya, maka iddahnya menjadi sehinggalah dia give birth. Sekiranya seseorang wanita itu already menopause, iddahnya berapa lama pula? So there are different factors. Okay, dan semuanya diterangkan okay, dalam ayat Al-Quran. Sekiranya perpisahan itu bukan cerai talak, tapi perpisahan bahawasanya suaminya meninggal dunia, iddahnya berapa pula? Okay, so those are the things yang dibincangkan dalam 20 ayat dekat dalam surah Al-Baqarah ni. Perinciannya dalam masa keadaan iddah tu apa yang harus dilakukan diterangkan atau diturunkan dalam surah At-Talaq. That one lagi detail. Dan kalau kita belajar tu, ya Allah, memang bukan senang untuk berpisah. Okay. Kenapa it's a bit difficult? It's very difficult because dia bercampur aduk dengan emosi, bercampur aduk dengan different people akan apa? Masuk campur. Kan? Jadi Allah SWT put a system nicely. Okay, this is the period where family cannot kacau. This is between husband and wife. This is the moment where the husband kena fulfillkan tanggungjawabnya. This is the moment where the wife also kena fulfillkan tanggungjawabnya. Kalau betul-betul tak boleh ada chance, then cerailah. So that is at-talaq. So at-talaqu marratan. Okay, so penceraian itu boleh dilakukan 2 kali. Tapi dalam Islam usually ada 3 kali. Okay, that is very interesting. Sebab apa? Okay, penceraian yang pertama dan kedua itu memang part of syariah. Yang ketiga tu sebenarnya kalau based on Imam Hanafi dan Imam Malik sebenarnya makruh. Itu dalam ayat 230. Dan Allah SWT meletakkan ayat tu bukan at-talaq ats-tsalits, bukan penceraian ketiga. Tak. Selepas berlakunya 2 penceraian, sekiranya suami itu bercerai lagi, dia ada sekiranya. So, the limit sebenarnya is at 2 kali sahaja. Tapi doesn't mean that after 2 kali you tak boleh reconcile. Tak. You can still reconcile. Tapi that is the final. Sebab if you do the third time, the implication is totally different. So, at-talaqu marratan fa-imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Masya Allah. This is how nice it is being put in this word. Okay, selepas penceraian, kalau kamu dah katakan kamu nak bercerai, aku ceraikan kau. Okay, selepas habisnya iddah, again, dekat sini Allah SWT tak letak iddah. Tapi dalam period mana suami tu dah melafazkan cerai, okay, the wife kena observe iddah. Suami juga haruslah lakukan apa yang dia seharusnya lakukan dalam keadaan iddah tu. Habisnya iddah, contoh 3 cycle yang kita dah belajar tadi. One of the iddah is 3 cycles. Habis sahaja iddah, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. So that period, dia boleh reconcile imsak bima'ruf. Okay? The husband must retain his wife with honor. That is ma'ruf. Ma'ruf, kalau kita tengok, when Allah SWT use this word ma'ruf, maknanya yang disyariatkan atau yang kita katakan mengikuti landasan syariat. Dan yang kedua, mengikuti kebiasaan masyarakat tersebut. So dia ada 2 faktor yang
suami tu kalau nak reconcile back atau whenever the word ma'ruf being mentioned in the Quran, pertama adalah berlandaskan syariat, okey. Dan yang kedua adalah mengikuti uruf. Okey, apa tu uruf? Kebiasaan masyarakat tersebut. So kalau kebiasaan masyarakat community kita, kita tahu dia nak propose, maknanya dia akan fall to the knees and then berikan cincin. That is kebiasaannya, mafhumnya masyarakat dah tahu, maknanya dia nak kahwin atau dia nak bersatu semula. Contoh, tu contoh sahaja. Maka yes, itu that is part of reconciliation or that is part of dia bersatu berkahwin. Okay, that is uh, the apa, one of the apparent norms lah kalau kita tengok pada western punya culture. Okay, kalau dalam masyarakat bahasa Melayu ni, contoh macam usik mengusik, ketawa senyum. Okay, so that is fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Okay, or separate from her with grace, dengan ihsan. And this is the part yang sebenarnya banyak orang overlook. Sebab apa? Even dalam perpisahan pun perlu ada ihsan. Dan ihsan ni bukan maksudnya kesihan ke apa ke, tak. Maknanya kena lakukan sebaik mungkin, kena lakukan dengan a proper procedure. Okay, bukan maksudnya dia dalam iddah tu dia dah tahu dalam hati dia tu, I really cannot reconcile with my wife. Tapi dia tunggu lah betul-betul hujung iddah tu, kan? Betul-betul hujung. Lepas tu dia macam main-main, macam like kasihin, macam nak be back together. Tapi lepas tu a minute later, actually kenapa husband aku ni tadi senyum-senyum, ketawa-ketawa, happy-happy, tapi sekarang being cold towards me. Sekali tahu-tahu tutup, keesokan harinya, okay, I do not want to reconcile with you. You pun dah habis iddah. So now, you have to keluar from my house. Taklah, tu bukan tasrihum bi ihsan. And there were few, kita katakan apa, cases, memang at times lelaki dia tak berterus terang whether dia nak reconcile ke tak dalam keadaan iddah. Okay, and dia akan tunggu towards the end of iddah. Lepas tu dia akan bermain-main dengan perasaan isterinya. Masya Allah. That is not fa'imsakum bima'ruf. And that is also bukan tasrihum bi ihsan. Tak. Okay, the proper way is to really mention, to say that they have no chance to reconcile back again. Okay, and the husband have to return the wife to the family of the wife. That is tasrihum bi ihsan. Dan there is a proper procedure yang si husband seharusnya ikut. Okay, perinciannya disebutkan dalam surah At-Talaq. Okay. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. This one. Si husband, si suami tak boleh nak ambil apa-apa pun yang diberikan kepada isterinya, especially mahar. Mas kahwin. Tak boleh. Okay, dia dah berikan. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Unless the couple fears not being able to keep within the limits of Allah. Tu had yang Allah dah letak. Okay, yang Allah dah put. Alright, you shouldn't trespass the limit yang Allah dah letakkan. Kalau kita lihat, okay, pada types of perpisahan, okay, semuanya memang tidak boleh suami meminta mahar atau mas kahwin semula. Okay, akan tetapi kalau perpisahan itu diinitiatekan oleh the wife and it falls under khulu', maka a different hukum diberikan. Okay, so that is under a different discussion. Oops. Okay, wait, my pencil tak functioning. Alright. So dekat sini, okay. Mana tadi? Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhun
syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. So kita dah tahu, okay, suami tidak boleh mengambil semula mas kahwin. So implication of penceraian yang pertama adalah untuk ada iddah. Okay, dan yang kedua adalah okay, suami tidak boleh mengambil apa yang diberikan kepada isteri. Mengambil semula apa yang diberikan kepada isteri. Kemudian Allah sambung semula. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. So if you fear they will not be able to keep within the limits of Allah. Okay, so had-hadnya yang Allah SWT sebutkan di sini ada apa disebutkan dalam surah At-Talaq dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW ataupun kita katakan hadis, okay, where the husband and the wife have to follow. Okay. So kalau sekiranya mereka tak boleh mengikuti had-had yang Allah dah tetapkan. One of the example is that husband tak boleh halau isteri keluar daripada rumah. Okay. Kalau sekiranya si isteri tu iddahnya sehingga dia melahirkan anak, suami perlu memberi nafkah kepada isteri dan juga dalam kandungannya tu. Perlu. And this is part of the had yang Allah dah tetapkan. Okay, yang suami isteri harus follow. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Okay, so if you fear they will not be able to keep within the limits of Allah, there is no blame if the wife compensates the husband to obtain the divorce. This is part of the mas kahwin tadi. Okay, kan kita tahu kalau khulu hukumnya berbeza. Kalau si isteri initiate penceraian itu, okay, maknanya isteri yang nakkan cerai, okay, dan isteri juga tak kisah sekiranya perlu returnkan mas kahwinnya tu, maka it doesn't fall under talak, it doesn't fall under cerai ta'liq, it falls under khulu. Isteri has to return it. Okay. So that is the implication apabila isteri yang initiate. Kalau isteri nak perpisahan, tapi dia nak mas kahwin juga, tak nak pulangkan semula kepada husbandnya. Okay. Tapi husbandnya tak nak melafazkan cerai, tak nak gunakan yang talak tu. So macam tadi kita katakan gantung tak bertali. Macam mana tu? Okay. Then the wife bolehlah mengadu kepada hakim. Maka hakim boleh menceraikan atau membatalkan pernikahan itu, perkahwinan itu on behalf of suami setelah thorough investigation ataupun apa, the justification of perceraian dibolehkan. So istilah untuk bergantung tak bertali sebenarnya tidak apa diharamkan. Okay, diharamkan dalam Islam. Tidak boleh kita praktiskan. So suami ataupun lelaki tidak dibenarkan untuk merumitkan keadaan, untuk apa tu ham, untuk menyakiti okay, isterinya. So these are the tools yang kita boleh gunakan untuk kita menyelamatkan diri kita. Okay, sekiranya perkahwinan tu akan memudaratkan lagi kedua-dua pihak. So tilka hududullah fala ta'taduha, you don't go transgress the had yang Allah dah letakkan. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Okay. So had yang Allah letakkan ni adalah untuk menjaga each party, okay, supaya ada egonya tak tercabar lah, kan? Supaya ada chance of reconciliation. You don't really burn the bridge, no.
Okay. Tapi if you really go through or go beyond the had yang Allah tetapkan, kelas akan ada dendam, kan? Akan ada unhappiness. Okay. Sekiranya dia dah cerai, aku ceraikan kau talak pertama. Okay. And then reconcile, rujuk. Kemudian berlaku lagi beberapa pergaduhan, aku ceraikan kau dengan talak dua. Okay. Second thing happen. So this is the moment where si suami harus berjaga-jaga and practice helm, forbearance. Kena sabar, dia kena be mature, okay? And then after that dia reconcile again. Lepas tu it happens again the third time, dia ceraikan isterinya untuk kali yang ketiga. Fa in talaqaha. So if a husband divorces his wife 3 times, okay? Fala tahillu lahu min ba'du. Dia tak boleh nak return or reconcile again even dalam masa isteri tu iddah. Iddah diwajibkan ke atas isteri apabila suami menceraikan isterinya. Okey. Ila ke khulu' ke cerai hakim ke semua perpisahan seharusnya ada iddah. That's why even suami meninggal pun ada iddah. Okay. So what happens? Kalau kali ketiga dia menceraikan lagi. Memang ada isterinya ada iddah, tapi iddah untuk cerai yang ketiga tu no chance untuk reconcile. Then it is not lawful for him to remarry her. Bukan sahaja habis iddah dia boleh kahwin dengan perkahwinan baru, tidak. Tak boleh. So what must they do? The wife tu hatta tankiha zawjan ghairah. Until after she has married another man. Ni kalau kita kata istilah kita, apa istilahnya? Kahwin Cina buta. Kan? Okay. Subhanallah. And what is this what is the implication of this? Ataupun kalau kita tengok, kenapa Allah letakkan hukum sebegini? Kenapa the third time tu the wife tak boleh return to the husband, same husband yang dah ceraikan dia pertama dan kedua? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak make it easy untuk diorang reconcile aja? Sebab pada zaman jahiliyah pada zaman jahiliyah bangsa Arab, okay, part of their tradition untuk just cerai rujuk, cerai rujuk. In any forms of penceraian, mereka akan rujuk semula dengan isteri mereka. And this has caused a tremendous harm untuk si isteri. So ni Allah letakkan had at most 2 and to return or reconcile back 2 kali. The moment you ceraikan 3 kali, there is no point of return. Pertama adalah untuk membuka mata kepada isteri tu bahawasanya this guy really tak boleh bersabar. This guy really use his rights, okay, exploited his rights as a husband. Untuk membuka mata si isteri tu bahawasanya there is no point of return, there is no point of nak kasih second chance, another chance, fourth chance, fifth chance, tak ada. Kelas, tutup buku. Find a different person. Ni juga adalah untuk membuka mata si suami. Kan? You think that you can exercise your authority. You think you can explore your own rights. Apa yang you dah dapat. But in actual fact, you akan rugi seterusnya. Sebab apa? Dah tak boleh nak, no point of return. And this is also untuk meletakkan keselamatan to protect woman, okay, atau untuk memberi dignity kepada wanita itu sendiri. Right? After all, you don't want to fall into same mistake. Apa orang kata once bitten twice shy, kan? So that is the hikmah of this hukum. Now people would say,
But what is the function of getting the wife to marry a different person? Now, this ever happened during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, when the Sahaba, okay, dia menceraikan isterinya 3 kali. Kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kes tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dan marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, adakah kamu bermain-main dengan hukum Allah? What does it mean? What is the meaning of it? Okay, it's because Allah SWT dah letakkan had, Allah SWT dah memberi peringatan, tapi kamu buat juga. Okay, and you deserve what you deserve. So Rasulullah SAW sebenarnya tidak suka penceraian yang sampai to this tahap. Tak. So the system, bukan sistem, kita katakan the hukum yang terletak ni, yang disusunkan adalah the best and cantik untuk protect both parties, okay, untuk tidak merosakkan lagi keadaan. Okay, but when it comes to this third, dia dah messy. Sebab apa? For them to reconcile back, si isteri harus kahwin dengan a different person. And kenapa Allah again susunkan hukum seperti ini? Because untuk membukakan mata si isteri, kalau si isteri masih rabun lagi, okay, that there are other person, other men yang akan memberikan kehidupan yang lebih better daripada the previous husband. Okay, even ulama mengatakan hatta tankiha zawjan ghairah, maknanya dekat sini both of them husband and wife kan, so this is considered as a different husband. Diorang kena fulfill the responsibility as a husband and wife. It's not something that okay lah kita nikah aja besoknya you gonna ceraikan I because I want to return to my former husband. No. Tak. Hatta tankiha zawjan ghairah, dia kena nikah, fulfill all the rights, the responsibilities of husband and wife. Okay. Fa'in talaqaha, kalau suaminya tu meninggal ke atau berlaku perceraian, fala junaha alaihima an yataraja'a. So, si isteri tu bolehlah rujuk semula dengan suami yang pertama tadi dengan perkahwinan yang baru. Okay. Bukan just reconcile like that only, dengan perkahwinan yang baru. Then it is permissible for them to reunite as long as they feel they are able to maintain the limits of Allah. But that does not mean they reset the whole talak to zero semula. Tak. That is the final lapse only. If you continue to bercerai juga, there is no point of reconciliation again. So even some ulama mengatakan, okay, not considered as returning the perceraian to zero, okay, but still continue. And apabila berlaku perceraian lagi, khalas, diorang tak boleh bersatu atau diorang tak boleh reconcile again. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Okay, untuk mereka yang ada ilmu, yang boleh faham akan adanya hukum ini adalah untuk deter, untuk menjauhkan manusia, menjauhkan suami-suami daripada melakukan kesilapan yang sama. Okay, bukan untuk memain-mainkan okay, hukum Allah. Jadi that is important hukum, okay, tentang talak ini, that Allah SWT letakkan sebenarnya bukan a form of a chance for them to reconcile back, but actually to stop daripada si isteri harm herself again, disakiti lagi sekali. Okay, so sebelum we move on to this group of ayat, ada sebarang persoalan tak? Okay, so it's very interesting apabila kita menceritakan tentang talak yang pertama, talak yang kedua, kemudian talak yang ketiga. So there are different hukum ataupun lagi banyak perincian yang sebenarnya kita tak cover. Okay, dari aspek sekiranya kalau husband tu menceraikan more than 3 times ke, atau dia tak cerai
talak pertama, kedua, dan right away dia kata aku ceraikan kau dengan talak tiga. So do we consider that consider it as perceraian talak tiga ke apa ke? So those are the masalah-masalah di mana ulama sudah dibahaskan, sudah dibincangkan. Okay. And there are a lot of factors untuk lihat whether uh, lafaz talak daripada seorang suami itu dikira atau tidak. Okay. Kalau dalam konteks Singapura ni, hakim atau mahkamah syariah yang akan lihat atau memberikan hukuman whether penceraian tu take place or not. Okay, bukan sembarang-sembarang antara suami isteri dan suami melafazkan cerai, terus kira iddah sendiri, dah habis 3 cycle, mereka berpisah, apabila pergi HDB nak suruh jual rumah, nak divide, tak dapat. Sebab apa? Ah, Based on administration dalam konteks Singapore, you are still a legal husband and wife. Kalau you dah divorce, you need to go mahkamah syariah untuk get certificate. So macam nak cerai pun kena ada certificate juga. Yes. Okay. So apabila pergi ROMM, ingat boleh dapat certificate je terus directly. Boleh dah boleh lah. Maksudnya consider dah cerai. Tak. Mahkamah syariah akan tarik semula, look back, tengok kes ni. Sebab remember, sebelum penceraian tu, you have to appoint a hakam, appoint a middle person. So it's not as easy as you think it is, and then it's not something yang you can settle between you and wife, tak? Okay. Okay, so let us move on to this group of ayat. InsyaAllah malam ni kita akan cuba completekan sejauh mana yang kita mampu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Okay. Ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Okay, apabila kamu menceraikan atau talak isteri kamu and they have almost reached the end of the waiting period, fabalaghna ajalahun. So this one again referring to iddah. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Okay, antara kamu reconcile again dengan kebaikan, dengan cara yang paling appropriate, bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf, ataupun pisah dengan cara yang baik. So just now previously Allah SWT use tasrihum bi ihsan. Dekat sini Allah menggunakan sarrihuhunna bima'ruf. Bi ihsan.
Okay, so satu bi-ihsan, lagi satu bima'ruf. So ayat previously bi-ihsan, ayat ni bima'ruf. Untuk memberi pengertian yang sama, seperti mana kalau sekiranya kamu nak reconcile, kamu pujuk-pujuk baik-baik, cantik-cantik kan, bermanja-manja. Sarrihuhunna bima'ruf. Pisah juga, bukan maksudnya, oh nak pisah pun kena manja-manja, taklah. Kita bukan katakan nak pisah pun kena bermanja, nak pisah pun kena pujuk. Taklah, nanti maknanya si isteri tu pun tak faham juga kan, confused. Okay? Maksud dia dekat sini, kita tak nak ada kekerasan, kita tak nak ada sakit hati. So this separation, it should be amicably, it should be like semua pihak bersetuju. So just now the question tu tadi apa? Uh, does it uh, agreed separation between partners? Does it also have a time frame? So I assume that you're talking about time frame kat sini. Iddah, yes. Iddah is a must. Okay. Dia bukan bermaksud memang suami isteri memang setuju baik-baik, tak ada pergaduhan. Doesn't mean that wanita isterinya tu tak perlu go through iddah. Tak. Still need to go through iddah, because remember the function of iddah tu yang pertama is to give a second chance for both of them to reconcile back. Yang kedua adalah untuk memastikan bara'atul rahim. Rahimnya tu kosong, tak ada janin. Okay. Ausarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Ni yang tadi tu kita katakan apa? Gantung tak bertali. Okay. Do not retain them only to harm them. Tak. Sekiranya kalau ada para suami yang lakukan seperti ini, maka hukumnya adalah haram atau hukumnya adalah berdosa. Si suami itu akan mendapat dosa. Subhanallah. So, dalam perceraian pun can easily get dosa. Yes. Kalau tak follow proper procedure yang Allah dah tetapkan, khalas, memang dapat dosa. Sebab apa? Kita tak nak menyakiti mana-mana belah pihak. Perpisahan ni sendiri already give a lot of stress. Kan? Okay, if you do out of the way yang Allah dah tetapkan ni, dia bukan stress lagi. Dia akan membuatkan jiwa tertekan. And all of those things akan lagi menyakiti dan menyusahkan kedua-dua belah pihak. Wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Right? Siapa yang lakukan tu definitely already do zalim. Okay, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. So this is actually a reprimand or a reminder terhadap sahabat at that moment yang tadi tu hadis tu. One of them melafazkan cerai talak yang ketiga. Okay. So sebab mereka sangkakan, oh, they are given second chance, third chance, tapi tak. The system yang Allah susunkan tu sebenarnya is a form of deterrence to stop you from continuing that habit of yours. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. Kemudian Allah SWT remind again. Remind apa ni? Remind tentang nikmat yang Allah dah berikan. Nikmat apa tu? Nikmat perkahwinan. Nikmat kekeluargaan. Subhanallah, kalau kita tengok betul-betul the wisdom of having family, family institution, marriage institution. Subhanallah, it's very cantik, kan? It's very healthy. Okay, harmonizing with all, with the societal growth, not only societal issues ataupun kita katakan harmony based on harmony kepada kemasyarakatan, but also it will contribute to the growth of economy, kan? So all of those things. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih. And remember also hukum-hukum yang Allah dah tetapkan, hukum-hukum yang Allah dah turunkan ni,
Okay, adalah untuk kamu to follow through as a form of a guidance. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Even to the point of penceraian, perpisahan, Allah SWT still remindkan people untuk bertakwa. Okay. Now, ayat 232 pula, okay, again, menceritakan tentang what happened sekiranya dia dah habis iddah. Okay. Kemudian, you tak nak reconcile. Maka, tasrihum bil ma'ruf kan? Berpisahlah dengan in a best manner. Tasrihum bi ihsan. Okay, berpisahlah dengan best manner. Okay. So, what happened after that? When you divorce women and they have reached the end of their waiting period, do not let the guardians prevent them from remaining their ex-husbands if they come to an honorable agreement. Okay. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. So at the end, the husband decided untuk reconcile with the wife. Tadi yang kita katakan kan, the husband ada hak to reconcile kan. This is the part yang Allah kata, yang I mentioned. This is the part where you cannot masuk campur. This is between husband and wife. You need to give them space. You need to give them that period because this is the only period you cannot hasut. For example, parents nak hasut anak perempuannya. Janganlah. Dia dah ceraikan kau. Kau dalam keadaan iddah ni. You still want to consider him. No, don't consider him. Dia tak buat ni, dia tak buat tu semua. Okay. That's the part where no, you are not allowed to do so. This is the moment when you are supposed to let your daughter, sekiranya kalau anak perempuan lah, okay, untuk decide on her own. ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ. Tu apa yang Allah SWT dah tetapkan. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. This is purer and more dignifying for you. So, dalam keadaan yang very, very sensitive, banyak sangat emosi, memang betul si isteri perlukan support. Okay. Walaupun dia perlukan support macam mana pun, kalau kita tengok pada hukum Islam, dalam keadaan iddah yang diturunkan dalam surah At-Talaq, isteri itu tidak seharusnya keluar rumah, shouldn't. Okay, shouldn't. Alright, and at that moment juga, parents can do little thing, shouldn't meddle pun with the whole issue. Okay, because why? That is the moment when the husband and wife will find ways if this work, if this doesn't work, right? And then at the end of the day, diorang akan, okay, taradau bainahum bil ma'ruf. Diorang akan find agreement yang dua-duanya redha. So dekat sini, kalau ada miscommunication, they set the communication. Kalau ada misunderstood, okay, perselisihan faham, tuduh menuduh ke apa, this is the moment when husband and wife tu mereka sendiri settle. So kita boleh tengok pada contoh yang paling kita katakan yang kita harus belajar apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah di mana mereka mengeluarkan fitnah yang Sayyidatina Aisyah, kan, ada affair. Na'udzubillah. This is also another incident yang kita boleh belajar. Cantiknya tu Sayyidina Abu Bakar dan isterinya, kan, kedua ibu bapa Sayyidatina Aisyah tidak masuk campur langsung, okay, dengan marriage antara Rasulullah SAW dengan anaknya. And this is the moment, Masya Allah, kalau kita go through incident hadithul ifk tu, kita boleh belajar, kita boleh menangis, kita boleh tengok betapa Rasulullah SAW tu sabar, okay, betapa Sayyidatina Aisyah tu betul-betul uh, uh, menyendiri untuk
give the best solution for their issue. So subhanallah, it's not something yang kita katakan, oh, kehidupan Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam tu 100% perfect, tak ada masalah. Tak. There's a lot of things that we can learn from, especially that hadithul ifk, di mana masyarakat kita ni sebenarnya tak tahu, and then dia akan follow dengan emosi-emosi, dengan drama-drama. Terpengaruh dengan drama-drama yang ada. Okay, nanti parents yang akan mencucuk, subhanallah. So kita, apabila kita belajar and we have the best of example, that is what yang akan set kita the best practice. So that is why Allah SWT katakan kat sini, "Dzalikum azka lakum wa athhar." That is the best. This is the best method. Okay, jangan fikirkan, jangan sangkakan you know everything. Tak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah knows and you do not know. This is one of the reason or one of the wisdom kenapa Allah letakkan hukum penceraian seperti itu. Okay. We feel it macam nak berpisah pun susah. Okay. Sebab di antara perkara-perkara yang Allah lebih maha mengetahui yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada tak sebarang persoalan? Saza, talking about those nikah gantung, okay? Mm-mm. If let's say there's some incidences that the husband do not want to lafazkan cerai kat the isteri because of issue that knowing, like for example, the wife is not capable of taking care of herself and also the children. And it was dragged until the period when they know that the children is independent enough or big enough to take care, and baru then how is that? Is that still berdosa? Dia okey. Kalau kita tengok pada And there's no case of reconciliation or being back together because of some issues. So how okey, kalau macam ini, did you mean that the case where the husband sebenarnya dah melafazkan talak? they are Tak. just separated? They are just Okay, separated. cuma okay, in terms of example lah okay, I give a scenario like tanggungjawab makan pakai dia jaga, cuma they are not staying together. How is that? Okay. Then dia dah langgar maqasid atau kita katakan the objective of perkahwinan dan kekeluargaan. Okay. So contoh, suami isteri berkahwin. Okay. Kiranya macam contohnya a period of time mereka bersatu, and then after that a longer period of time mereka buat hal masing-masing. Tapi si isteri kemudian mengandung, ada anak, everything. Si isteri membesarkan anaknya sendiri. But the husband still provide everything. It's just that mereka tidak menjalankan maqasid kekeluargaan tu. Right. Okay. And itu salah satunya yang tidak mengikut sunnah Nabi. Okay, maknanya ada faktor-faktor yang tersembunyi atau disembunyikan oleh husband atau isteri, okay, yang tidak membuatkan mereka untuk menjalani kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan secara sunnah. Okay. Now, whether the hukumnya, whether they are still married or not, secara syar'i mereka masih kahwin. Okay. Tetapi dari segi whether dia dapat dosa atau tidak, wallahu a'lam, sebab that one will be judged by Allah. And as it is, pada mata kasar, selagi mana si suami dan si isteri menjalankan tanggungjawab, khalas, mereka masih dalam perkahwinan, masih lagi dalam kekeluargaan. It's just that it does not fulfill few other maqasid perkahwinan dan kekeluargaan.
tu kita tak katakan bergantung tak bertali sebab kedua-duanya maknanya apa tu bersepakat untuk contoh. Oh, okay. Contohnya macam okay, Monday sampai Friday kita separate or kita duduk lain-lain. I only meet you on Saturday night. Saturday kita jumpa. Saturday night kita together. Kemudian dah tu je. So 1 out of 6 days for example. Okay. So secara mata kasar, secara syariat, mereka masih lagi suami isteri. Hmm. Okay. Okay. So I hope that answer your questions. Okay. Uh, mm, Faham? Okay. Tapi untuk hidup dalam that kind of arrangement, it's very difficult lah. Sebab ada mata yang melihat, ada mulut yang berkata kan. Sejauh mana mereka boleh Bertahan. yes. Yeah. It's not Ah, easy, ya. mm-mm. Faham, Sebab faham. sebab maqasid untuk berkeluarga, perkahwinan berkeluarga tu dia holistik. Kan? After all, kalau isteri dah ada anak, ah, sejauh mana apa that wife can go to be a superwoman, kan? After all, dia tahu yang dia ada husband yang dia can rely on ke, contohnya. So those are the Because, conflicting. okay, for ah, this incident is the husband did not want to let go because knowing that first is jaga aib anak-anak dan okay, also the wife, and because the children don't know anything and they do not want, knowing that it will emotionally affect the wife and also the children. So he moved out, stay in another house, and then the children's together. But he provide everything to the extent when the children, the daughter that's slightly better, much older, and baru dia give the responsibility in terms of finance to the daughter, but not to the wife. But finally they separated. Tu macam mana Ustazah? Saya confused kadang-kadang. Okay. So maknanya tu bukan arrangement yang kedua-duanya redha sebenarnya kan? Yes, no. Ah, But ah, because of nak jaga anak-anak, hati anak-anak, and also because of aib lah, aib keluarga. That's it. okay. Kalau ikut dalam Islam, ada suatu hukum tu yang mana kita katakan kalau okay, tadi kita tengok perpisahan kan ada different types kan? Correct. Okay. There is also another type di mana this is very extreme. Very, very extreme. And this type is what we call as li'an. Yes. Li'an. What is li'an? Li'an maknanya melaknati. Suami melaknati. Laknat tu apa kita katakan? Curse. Curse. Suami curse isteri, isteri curse suami. Okay. Even ada that hukum. Okay. Okay. Kenapa? Sebab tak nak resort to this kind of scenario. There is always a limit di mana kita boleh protect pasangan kita. Okay? Bila mana ianya mendatangkan, ianya threaten these 5 things agama kita, diri kita, akal kita, nasab kita, right? Nasab kita tu maknanya offspring dan juga harta kita. Di mana berlakunya sesuatu perkara yang threaten one of these 5, we cannot berdiam diri and we have to stand up and protect any of these 5. So, sejauh mana pun kita nak protect untuk menutupi aib, sedangkan Allah SWT kalau dalam Islam ni ada hukum li'an, maknanya suami kes isteri, isteri kes suami, dia bukan lagi urusan ataupun the question of menutupi aib. Tapi dia the question of sejauh mana kita boleh
mendirikan apa our dignity. Tu dia. So that's why even dalam Islam ada beberapa faktor yang meletakkan suami dibolehkan untuk cerai isteri. Ada juga beberapa senario di mana meletakkan suami wajib untuk berpisah dengan isteri. So these are the things whereby kalau sekiranya hukum perceraian tu dah jatuh pada wajib, kalau suami tak ceraikan isteri, maknanya suami yang menanggung segala dosa-dosa. Okay, so that is why it is very important juga untuk ada hakim atau mahkamah syariah atau kalau dalam konteks Singapura ROMM yang menjaga kemaslahatan masyarakat untuk menjaga institusi perkahwinan dan juga kekeluargaan. So dekat sini kita boleh faham, okay, there are terms or there are condition whereby penceraian tu haram, suami tak boleh bercerai dengan isteri. Tapi ada juga faktor atau senario di mana wajib untuk suami bercerai dengan isteri. So kalau gitu, suami tetap tak nak juga berkeras, okay? No, no, no. I still want to protect, for example, my children ke apa. Itu dia dah melanggar maqasid pernikahan, kekeluargaan, maqasid Islam, maqasid syariah. Maka suami dan isteri tu menanggunglah. Okay, so I think this is a very bad scenario ataupun dikatakan sedih senario dalam keadaan. Very complex. Okay, so that's why after all, kalau perkahwinan tu tak dapat diselamatkan juga, ada these rooms untuk keluar daripada segala isu ataupun senario di mana kalau kita tengok masyarakat lain ataupun community of faith from different from others yang mengatakan there is no way for the marriage to be dissolved. Kan? So that is another extreme. You cannot divorce. Tak boleh berpisah. Kalau you dah kahwin sampai mati. That's the part where ada je mereka yang berlaku curang, kan? So those are the issues yang beranak ataupun timbul daripada non-flexible hukum. Tapi dalam Islam, Allah SWT dah letakkan very cantik, very nice. Dia ada ekstrim and that is li'an. Even dalam li'an pun Allah letakkan hukum. Even if you want, you geram sangat dengan your spouse, you nak maki hamun dia, there is a way for you to do that. Okay. But even though dia macam something yang ghair makul lah, tak logik lah. You nak maki hamun, you nak curse your pasangan ni, tapi you kena ikut protokol. Tahu orang kalau nak maki hamun kan just mencarut aja kan dengan segala emosi. Tapi you nak mencarut ni kalau ikut pada sunnah Nabi, kena mencarut dalam masjid. Would you do that? So li'an ni dia ada dia punya protokol, dia ada dia punya standard. Tapi tetap ada juga hukumnya sebab nak jaga dignity. Apa orang kata? Martabat apa dignity in Malay? Bukan martabat. Allahu Akbar. Allah, suddenly lupa. Bukan nama, bukan status, bukan kan? Bukan. Kehormatan. Kehormatan, yes. Yes, okay. So untuk menjaga kehormatan tu, dignity tu. So then ada proper procedure, proper protocol, then you follow through. Sebab you really want to defend your kehormatan, your dignity. You have no choice. So that is the extreme hukum. Tapi memang yang nombor 2, 3 dan 6 ni memang jaranglah dilakukan pada zaman sekarang, pada masyarakat kita ni. Okay, nombor 1, nombor 5 ni common. Common. Nombor 4 ni pun
Jarang juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab yang nombor 4 ni masyarakat dulu atau kita katakan masyarakat terdahulu, wanita memang ada yang bisnes, memang ada kelayakan, ada pangkat, ada harta. So some of them practice number 4. Macam kita sekarang ni, tak senang sebenarnya nak kasih balik mas kahwin tu pun tengoklah mas kahwinnya suami kita kasih apa. Kalau mas kahwinnya rumah, can you just imagine nak kasih rumah balik pada suami? Kan? Okay. Kalau mas kahwinnya suami kasih $100, Alhamdulillah that is something yang contoh lah. No other choice but you choose number 4, you return back $100. Tu contohnya. Okay, tapi pun jarang juga. Most common is number 1 and number 5. Okay, alright. So, tu salah satunya ataupun kita katakan hukum penceraian dalam Islam. Jadi, it's very, very neutral untuk menjaga both parties. And if we look perinciannya selepas bercerai tu kan, implication dalam surah Al-Baqarah just mention about iddah. Okay, tapi dalam surah At-Talaq, there is a detailed things yang suami isteri kena ikut. And kalau kita betul-betul ikut tu, Masya Allah, perpisahannya, the separation is amicable between both parties. Kalau kita tak follow tu, confirm you actually burn the bridge. You nak tengok muka your in-laws pun macam, So perkahwinan ni, kalau antara suami dan isteri, satu hukum yang tak akan berubah adalah perhubungan antara you dengan your in-laws. Can you just imagine kalau you berpisah, tapi at the same time you tak boleh nak pandang muka mak mertua atau bapa mertua. Padahal hukumnya still remain like you actually married. Kan? So macam mana tu nak continue your life even after penceraian. So surah At-Talaq lagi very detail. That actually put into the perspective of your in-laws. Okay. Adik-beradik uh, adik-beradik apa? Biras okay. So all of those putting into all its perspective very nice. Okay. So that you tak merosakkan hubungan antara dua keluarga. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah. Ada lagi tak sebarang persoalan? Alhamdulillah Ustazah, no more. Okay, Alhamdulillah. Okay, alright. So it's very interesting now. InsyaAllah there is another few more ayats yang membahaskan tentang perpisahan again. Okay, and that is the moment bila mana penceraian atau perpisahan tu disebabkan atas faktor yang lain pula. Okay, it's very interesting. InsyaAllah we shall see it together next week. Okay, InsyaAllah. So I think next week will be our second last lesson. Okay. Before kita betul-betul complete juz kedua surah Al-Baqarah ni. Alhamdulillah. Okay. So with that we shall end our lesson seperti biasa dengan doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظو بالخير ونكفي كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضاء منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.